Assalamualaikum, selamat malam bersama Abang Nafi di Sembang Santai Ramadan. Alhamdulillah, malam tu adalah malam istimewa. Abang Nafi bersama tetamu undangan di Sembang Santai Ramadan. Jadi sebelumnya Abang Nafi ingin mengucapkan selamat berbulan Ramadan kita. Jadi siapa yang puasa hari tu, semoganya rasa macam biasa-biasa aja. Semoganya dapat sampai petang. Jadi alhamdulillah. Siapa tamat itu tanya. Jadi malam tu Abang Hanafi sebenarnya ada topik yang agak menarik sebenar dalam bulan Ramadan, bulan puasa kita. Jadi alhamdulillah Abang Hanafi malam tu ada tetamu jemputan malam tu. Jadi mungkin siapa yang belum menanggar Sembang Santai Ramadan, jadi untuk minta tolong kita di luar ya, siapa yang belum follow Sembang Santai Ramadan. Jadi kita kini tu di Mentari Channel. Jadi alhamdulillah minggu tu adalah minggu pertama Sembang Santai Ramadan ke udara bersama kita orang. Apa khabar kita orang dek? Jadi alhamdulillah Abang Nafi doakan semoga kita orang sehat-sehat dan bahagia di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Abang Nafi ingin nak promo sikitlah penaja utama Sembang Santai Ramadan kita adalah Mentari Event Management. Jadi Mentari Event Management tu adalah kepakarannya untuk kita orang menyelesaikan masalah, untuk meringankan kita orang nak cari siapa yang nak mula event, siapa nak menguruskan majlis kita orang. Seperti kita orang nak cari kanopi, kita nak cari kursi meja, karaoke system ataupun kipas angin, serah je dengan sidak Mentari Event Management. Jadi di Mentari Channel tu sebenarnya adalah platform untuk usahawan. Jadi untuk malam tu Abang Hanafi nak kelakar sikitlah dengan ustaz tu, tetamu jemputan kita malam tu, untuk sama-sama kita musabah diri kita dalam masa setahun tu. Hanya sebulan tu aja kita nak kata untuk rehat. Jadi kelak Abang Nafi akan promo siapa-siapa lagi yang penaja kita. Jadi ia adalah penaja utama Sembang Santai Ramadan. Jadi alhamdulillah. Jadi malam tu apa kata kita nak berkenalan dengan tetamu jemputan Sembang Santai Ramadan. Jadi tuan boleh kita memperkenalkan diri kita, dan mungkin follower kita dah kenal, tapi yang siapa yang belum kenal lah, jadi sila kita tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Syahazi Zamir bin Sahmat. Okey, Ustaz. Boleh panggil Amir lah. Yang rupanya panjang nak. Rupanya panjang. Tapi kita ambil ujung sekali Amir lah. Ustaz Amir yang lah. biasa dikenali Amir lah. Okey. Dan setakat tu alhamdulillah sudah berkahwin. Dan mempunyai seorang anak. Okey. Dan kini tu kami menetap di Bandar Baru Semariang, Malaysia. Dan kini tu alhamdulillah kami sekarang tu berkhidmat di sebagai pensyarah di Jabatan Pendidikan dan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS. UNIMAS. UNIMAS di sini. Bukan calang-calang Ustaz kita malam tu. Alhamdulillah. Okey, sila Ustaz. Okey, pertamanya kami nak terima kasih lah kepada Abang Nafi di atas jemputan. Terima kasih juga kepada follower Abang Nafi yang sentiasa follow channel Abang Nafi. Moga-moga para penaja dan manajemen syarikat Abang Nafi tu sentiasa kita kata orang membawa uslub dakwah kepada masyarakat, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Okey, jadi topik kita malam tu Okey, malam tu ada topik kita untuk minggu pertama dalam bulan Ramadan tu adalah menyambut Ramadan tu Ustaz. Jadi minta kita ulas sikitlah tentang persediaan untuk menyambut bulan Ramadan tu. Dalam bulan Ramadan apa yang kita perlu pola ataupun kita perlu amalkan. Jadi kerana minggu pertama tu menyambut Ramadan. Jadi boleh kita tolong boleh, jelaskan insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, pertama kali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala kerana limpah kurnianya, berkatnya, rahmatnya, kita sama-sama dapat bertemu lagi sekali dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, sepatutnya kita sebagai umat Islam, benda tu yang paling kita tunggu-tunggu sekali dalam bulan Ramadan tu. Sebab dalam 2 tahun yang lepas kita semua bertarawih di rumah masing-masing. Benar. Ada di masjid pun kadang-kadang 3 orang aja nak, imamnya, Bilalnya, seorang makmum sebelah. Jadi alhamdulillah, dan rasa gairahnya lain macam sikit Abang Nafi. Bila kita semayang Jumaat itu Masya-Allah. Bila kita dapat semayang ya, kita rasa macam bila dapat saf rapat tu rasa gairahnya lain macam, auranya lain macam. Selama dah kita dapat merasakan daya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita connect tu dalam bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan tu kita faham yang bulan rahmat, bulan keampunan, bulan berkah, bulan Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu taala telah memberikan bulan ini kepada orang-orang Islam. Dan orang Islam sepatutnya, kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang beriman, dan kita sepatutnya kan memang rasa bersyukurlah dapat diberikan oleh Allah Subhanahu taala peluang. Peluang apa sebenarnya? Peluang untuk kita refresh balik, muhasabah diri lagi apa yang terjadi dengan kita sepanjang kita sebelum kita bertemu bulan Ramadan tu. Jadi sebab apa bulan Ramadan tu ditunggu-tunggu? Sebabnya bermusim. Dan kita bermusim. Bulan Ramadan tu setiap tahun kita akan ada bulan Ramadannya. Bezanya ialah kita sempatkan tak ya lagi. Jumpa si bulan Ramadannya. Sempatkan tak lagi. Jadi bagi kita yang sempat menemukan bulan Ramadan tu, saya sarankan diri saya sendiri dan juga kepada follower-follower sekalian supaya kita sama-sama tanamkan sifat syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang lagi sekali untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita dah masuk dalam bulan Ramadan. Apa yang kita fikirkan sebenarnya bila kita masuk dalam Ramadan tu? Adakah kurma? Adakah sungkir, juadah-juadahnya, kacang ais ataupun apa? Jadi kita kena itu nak cek balik. Mungkin tahun lepas kita berfikir macam ya. Kan? Kita berfikir macam ya, 2 tahun lepas kita berfikir macam ya. Jadi cuba tahun tu kita cuba ubah balik. Kita tajdid balik niat kita, memperbaharui balik niat kita untuk kita benar-benar kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kini itu Abang Nafi, kita zaman sakit kini itu Abang Nafi. Betul. Kadang-kadang kita tahu sihat walafiat, tiba-tiba esok ditidurkan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Masyaallah. Kita takut benda ya kan? Kita takut bila-bila aja. Betul. Jadi bulan puasa tu diberi oleh Allah menyamai 1000 bulan. Kan? Kita bulan puasa tu menyamai 1000. Apa-apa amalan yang kita pola, ibadat yang kita pola, semuanya berganda-ganda dalam bulan Ramadan tu. Sebab ya benda tu yang ditunggu-tunggukan oleh orang Islam, walaupun dari zaman sahabat pun, zaman Nabi pun memang tu yang ditunggu-tunggunya. Walaupun dah kita fikirkan nyampun amalan memang dah tip-top. Tapi masih juga kita yang menunggu lagi bulan Ramadan untuk nambah lagi. Kadang-kadang kita rasa dalam 1 bulan ni kita rasa macam banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, kita tunggu bulan puasa. Kadang-kadang masih perlu tunggu pun. Cuma bulan puasa tu lain macam sikit pun auranya. Baik. Pertamanya dalam kita menyambut Ramadan kena ada persediaan. Dan kita bercakap pasal persediaan tu, biasalah bila kita nak masuk sesuatu perkara, masuk air raya pun kita perlu bersedia. Kita masuk sekolah pun kita perlu bersedia. Kita nak apa-apa kita nak melakukan sesuatu, kita perlu bersedia. Mesti ada persediaan. Jadi nak menyambut bulan Ramadan tu pun kita perlu ada persediaan. Contohnya Ustaz. Apa persediaan yang kita boleh pola? Yang pertamanya ialah kita niat sungguh-sungguh. Niat dulu Ustaz. Niat boleh, tapi yang sungguh-sungguh yang perlu juga. Niat aja kayak sungguh-sungguh yang kita mau. Benar. Kadang-kadang kita niat puasa tapi yang sungguh-sungguh yang kita sedar. Selalunya terjadilah. Sebab apa? Sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan ikhlas.
maka Allah akan mengampuni dosanya yang dulu. Masya-Allah. Jadi kita nak dapatkan ikhlas dan ikhlas dan imannya yang kita perlu dapatkan. Ialah kita nak ngecek balik daripada zaman daripada tahun lepas dah. Kita akan bak ke tahun tu, insya-Allah kita sama-sama perbarui niat kita balik dengan bersungguh-sungguh. Okey, dah niat. Ia adalah salah satu persediaan awal yang kita boleh buat. Kita niat, ya Allah, aku berniat bulan puasa tu aku nak nambah lagi semayang sunat sebagai contohnya. Kalau kita pernah semayang, kita mula semayang. Betul. Kalau kita dah cukup semayang 5 waktu, kita tambah dengan sunat lagi. Mungkin kita dah tambah 5 waktu, tapi kita khusyukkan lagi. Ya, maksudnya kita bersungguh-sungguh menghayatikan lagi. Okey. Baik, yang keduanya adalah kita berniat untuk bertaubat dengan Allah bersungguh-sungguh juga. Masya-Allah. Dan bulan tu adalah bulan pengampunan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datangnya bulan Ramadan tu, pintu langit tu terbuka luas. Masya-Allah. Dan pintu neraka Jahannam ditutup rapat-rapat. Allahu Akbar. Dan syaitan-syaitan pula dirantai, diikat kata orang tua mari. Dipopo kata orang. Kena kandang. Jadi kata para ulama yang membahaskan bahawa pintu langit terbuka ya dimaksudkannya adalah pintu syurga. Jadi kini itu dalam bulan Ramadan tu kita kena fikirkan bahawa ya Allah, pintu langit kita terbuka itu. Pintu neraka ditutup rapat. Jadi kena kita masih lalai lagi dengan perkara-perkara maksiat. Nak sepatutnya kita bersedekahlah banyak-banyak. Apa yang dapat dipolah kebaikan pola saja. Ya, sebab kita tahu yang pintu langit kita terbuka seluas-luasnya. Dan kadang-kadang kita terfikir Bang Nafi, kadang-kadang kalau kita dah dekat dengan bulan Ramadan tu, tiba-tiba kita rasa nak beli kopiah. Nah, kita terfikir tiba-tiba rasa nak beli sejadah. Nak beli baju jubah kan untuk tarawih semua. Ya, sebenarnya adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Masya-Allah. Sebab apa? Syaitan-syaitan tak ada ikat. Jadi nak meracun kita tu kurang lah. Kalau ada juga orang yang buat maksiat sebagai contohnya di bulan puasa, ya tandanya daripada nyampun. Daripada nyampun lagi. Masya-Allah. Ada tengah ya. Daripada nyampun lagi lah. Dan kita tahu puasa di bulan Ramadan tu kita bukan setakat kita nahan diri daripada lapar dengan haus. Haus saja bukan. Akan tetapi kita menahan diri daripada sesuatu. Jadi kita nak mengistilahkan sesuatu ya dengan apa? Kata para sahabat, sesuatu yang dimaksudkannya adalah perkara yang nafsu kita paling kuat sekali. Contoh, kita nafsu kita paling kuat makan. Jadi benda lah kita kena tahan. Nak kawalkan benda ya. Nafsu kita dengan syahwat sebagai contohnya. Benda lah kita kena kawal. Dalam bulan tu. Bukan setakat minum dengan ajalah. Betul. Nafsu kita mata kita shopping membazir duit dan sebagainya. Benda lah kita yang kena tahan. Sebenarnya. Dia kata para sahabat. Baik. Yang poin kedua adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, mintalah taubatlah dengan sebanyak-banyaknya, sedangkan Nabi lagi bertaubat kepada Allah SWT, memohon keampunan kepada Allah SWT. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tu adalah maksum. Orang yang suci daripada dosa-dosa, tapi lagi mohon kepada Allah SWT pengampunan. Apatah lagi kita tu orang Nabi banyak buat dosa tu, macam-macam aja. Jadi kita time tu lah para sahabat sekalian, ambil kesempatan tu untuk kita memohon keampunan kepada Allah SWT dan bertaubat sebanyak yang mungkin di bulan Ramadan tu. Betul, insya-Allah. Baik, yang ketiganya ialah dalam kita persediaan kita nak menyambut Ramadan tu adalah kita nak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Ibadahnya. Dan kita nak tahu setiap ibadah kita lakukan tanpa ilmu dia sudah apa-apa. Maksudnya apa? Macam ni kita nak melakukan satu ibadah muntasyada ilmu ya. Kan? Jadi kita dah tahu kita nak masuk bulan Ramadan tu, dah masuk dah. Jadi apa yang kita perlu sedia ialah tambahkan lagi ataupun refresh balik ilmu-ilmu berkenaan dengan puasa. Mungkin batal puasanya macam ni kan, niat puasanya macam ni. Apa perbuatan yang boleh membatalkan puasa, apa perkara-perkara yang boleh kita tambahkan lagi pahala di bulan Ramadan tu. Mana yang si pandai baca Quran, dah mumpuk-mumpuk start baca Quran, belajar dan sebagainya. Benda lah yang kita perlu tanamkan
dalam diri kita dalam kita nak menghadapi bulan Ramadan untuk menghadapi. Masya-Allah. Baik. Lagipun menuntut ilmu tu kan wajib nak. Betul. Fardu ain kepada kita. Sentiasa mesti nak belajar. Untuk ilmu sampai ke yang lahan. Betul. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah yang seterusnya adalah persediaan fizikal dan jasmani. Rohani pun sama. Macam biasalah, bila kita puasa tu, bila kita menyambut Ramadan, kita perlu kita menahan diri dari lapar, kita tak nak dahaga kita, dan kita perlu energi untuk kita beribadah sebenarnya Abang Nafi. Jadi kita tu menjaga fizikal kita, menjaga rohani kita. Dalam kita nak masuk ke bulan Ramadan supaya kita tak sakit, ya. Betul. Mungkin kita digalakkan untuk bersahur sebagai contohnya, amalan-amalan yang sunnah. Sebab apa Nabi suruh kita bersahur? Sebab untuk memberi tenaga kita seharian untuk berpuasa. Tapi bukan untuk benda lain, Nabi, untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang paling penting sebenarnya. Benar. Untuk beribadah, tenaga kita digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Masya-Allah. Sebab biarlah kita diciptakan oleh Allah SWT, tidak lain semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Ayat kita pun goalnya lah, targetnya. Kita pun targetnya. Alhamdulillah. Seperti mana Sayyidina Aisyah yang pernah melihat Nabi ketika yang si pernah nangga Nabi berpuasa penuh 1 bulan. Melainkan dalam bulan Ramadan. Dan Nabi si pernah nangga Nabi berpuasa lebih banyak, puasa sunat lebih banyak pada bulan Syakban. Mereka bulan Syakban. Bulan Syakban sebelum Ramadan. Yes, maksudnya itu Abang Nafi ialah dalam kita nak pergi ke bulan Ramadan, Nabi ajar kita untuk berpuasa banyak di bulan Syakban tu. Dipraktiskan dulu. Yes, untuk bulan Syakban tu lah kita latihan kita untuk berpuasa. Tapi bagi yang dah biasa dengan puasa, tidak masalah. Tidak masalah. Yang baru-baru nak. Bulan Syakban tu untuk kita training untuk menghadapi betul-betul bulan Ramadan ya. Untuk kita menghadapi di bulan Ramadan kelak, supaya tak terkejut berok kata orang tua makan. Lalu leput tu salah. Gastrik lah semua keluar. Gastrik lah apa semua keluar di sia. Jadi benda lah yang kita perlu ready. Perlu pun kita ready banyak-banyak. Cukup kita muhasabah dulu diri kita bagaimana puasa kita tahun lepas. Betul. Dan kita upgrade balik, tambahkan lagi. Macam ni kita nak memperbanyakkan lagi, ataupun mungkin kita ada kekurangan kita tambah, mungkin kita dah cukup kita tambahkan lagi. Berlebihan, tingkatkan lagi untuk kita menghadapi kelak di bulan Ramadan kelak, insyaallah. Alhamdulillah. Wow. Nang penuh kata orang dia padat penjelasan dari Ustaz Amir kita malam tu. Rasanya cukup jelas, cukup kata orang mantap penjelasannya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Ustaz, sebelum kita nyambung lagi, kita pun sembang santai Ramadan tu. Jadi Abang Nafi nak promo kita pun penaja bersama tu Ustaz. Sebab sembang santai Ramadan Mentari Channel tu memang ada sidak yang sponsor Ustaz. Jadi sponsor bersamalah, penaja bersama. Jadi salah sebuahnya adalah Anas Popcorn Ustaz. Anas Popcorn tu, jadi popcorn sidat tu memang terkenal Anas Popcorn. Jadi siapa nak pernah beli nyaman Ustaz. Di dalam kesempatan tu, siapa yang nak dapatkan Anas Popcorn, kita orang boleh call dengan Tuan Said Rizwan 016-901-3763. Okey, ya, nombor telefon sidak Anas Popcorn. Kita boleh follow dan dalam AB page dan juga Anas Popcorn. Okey, jadi penaja bersama kita juga dengan setiap kali di sembang santai di Mentari Channel tu adalah sidak yang supply kitab-kitab tu Ustaz. Yang selalu dipromo oleh sidak sembang santai Mentari Channel adalah sidak kitab Fadilat Amal, Fadilat Sedekah dan Mutakaf Hadis. Jadi alhamdulillah, siapa yang ingin nak dapatkan kitab ya, boleh kontak dengan Tuan Azri 0198641784, ataupun kita orang boleh kontak dengan Tuan Azman. Tuan Azman tu salah seorang juga supplier besar kitab-kitab ialah. Call aja nombor 0198181062. Jadi insyaAllah lepas tu Abang Nafi akan promo lagi
penaja bersama kita. Jadi sebelumnya Ustaz, kita sebelum menyambung jemput minum lah Ustaz. Santai-santai kita malam tu Ustaz. Jadi sila Ustaz, bismillah. Macam ni hari tu dek, kita pun puasa relax. Alhamdulillah. Yalah. Kita kerja jual lah. Tapi yalah kita bila kita kerja dalam bulan puasa tu dugaannya pun banyak juga. Ya. Macam-macam fikir. Sampailah saya sikit bang, saya memang kami memang respect lah dengan para usahawan tu yang terutama sekali ya. Okey, silakan. Sebab apa kami aspek yang kami macam usahawan tu nya meletakkan tawakalnya kepada Allah tu terlalu tinggi. Berbeza dengan kita kami orang makan gaji tu lain. Bukan nak madah kami orang tu simpan tawakal, tidak juga. Cumanya ialah kami orang kita perlu adjust balik niat kita. Nah, untuk kita supaya kita sit lari daripada landasannya. Betul. Tapi para peniaga tu, para usahawan tu, nak nama usahawan, apa-apa yang berniaga aja, dia akan menetapkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu. Siapa ada lain. Ni kita dapat nak tahu siapa beli, siapa yang laku resi hari tu semua nak. Betul. Jadi ya dalam bulan puasa tu Nafi. Mun sebagai usahawan, mun kita cuba aturkan baik niat kita, insya-Allah kata pahala lebih mudah didapat dalam untuk golongan usahawan. Masya-Allah. Paling senang dapat. Paling senang. Sebab apa? Nabi dah mengiyakan kata sahabat bertanya soalan kepada Nabi. Apakah pekerjaan yang paling adakah pekerjaan perniagaan tu apa pekerjaan yang paling mulia sekali? Kan apa kata Nabi? Pekerjaan yang paling mulia tu adalah yang bekerja dengan tangannya limput dan perniagaan yang jujur dan amanah. Masya-Allah. Cuma kita nak atur balik supaya jujur dan amanah yang tinggal. Jujur dan amanah lagi. Allah. Kan kacak ya, menarik. Bila dapat ya confirm. Sebab apa? Nabi madah lagi sekali lagi. Nabi madah para peniaga tu akan masuk syurga bersama dengan para syuhada bang. Masya-Allah. Para khulafa ar-rasyidin nang yalah kita belum tentu lagi bahawa kita dapat tu. Tapi para peniaga tu Nabi dah sebut. Nabi dah sebut. Confirm. Apa peniaga tu. Tapi syaratnya tadi ikhlasnya perlu ikhlas dan amanahnya, jujur dalam perniagaan, dalam urusan perlu berdaya untuk dia dapat. Mudah sih orang kata orang tu mudahlah. So kita dah termasuk dalam perniagaan. Nabi sebut Nabi dah sebut. Masya-Allah. Betapa martabat usahawan tu ada lain macam sikit. Siapa yang jadi usahawannya memang kami pun berniat nak jadi usahawan, tapi ialah macam mereka masa insya-Allah semoga dipermudahkan. Kami sahabat-sahabat kami yang usahawan bang. Benar. Memangnya kami luar biasa. Memang luar biasa. Masya-Allah. Macam ni kita sebagai manusia kita boleh berfikir bila rugi kita boleh positif senyum lagi. Boleh relax. Hanya usahawan je yang dapat. Masya-Allah. Nya aja tahu usahawan je dapat. Sebab itulah kata orang bila kita meletakkan satu perkara tu kepada Allah Subhanahu taala dan lepas ya kita redha, imannya akan bertambah. Masya-Allah. Nya akan jadi orang yang beriman. Benar. Kita usaha dah. Kan kita buat macam-macam usaha marketing dan sebagainya. Betul. Dan kita pun dah jalan, tawakal lagi tinggal abang. Tawakal dan apa-apa jadi dengan kejadiannya, keputusannya, laku silaku, rugi untung, nya kena redha. Bila nya redha aja maksudnya memang Allah sayang dengan orang macam tu. Masya-Allah. Perkongsian yang terbaik dari Ustaz Amir kita. Alhamdulillah abang Nafi pun tersentuh juga rasa. Masya-Allah. Jadi untuk perkongsian dengan kita je Ustaz, Mentari Channel tu sebenarnya ditubuhkan ataupun diasaskan atas asbab untuk membantu je Ustaz. Jadi kami orang di Mentari Channel memang matlamat untuk membantu sidak usahawan-usahawan di luar ya, untuk mencari info ataupun mencari maklumat untuk macam ni sidaknya nak bangkit ataupun nak bangun dalam kejatuhan sidaknya. Okey, sekiranya sidaknya nangga platform Mentari Channel tu, sebab setiap minggu Mentari Channel tu akan ngembak usahawan yang
kata orang ada cerita yang menarik. Ceritanya contoh adanya macam ni adanya berjaya, macam ni adanya jatuh. Tapi paling bestnya Ustaz, dalam Mentari Channel tu, platform yang kami orang sediakan untuk setidaknya cerita-cerita usahawan di dalamnya adalah yang paling menarik lah, tips setidaknya. Sebab setidaknya usahawan tu memang ada jatuh bangun ya. Jadi jatuh setidaknya ya memang jatuhlah. Tapi yang menariknya nak bangkit balik dia. Macam ni strategi ataupun yang pun kata orang cara nak bangkit balik dah ya paling mahal lah. Ya memang kata orang seikhlas hati setidaknya yang berkongsi dengan sidak Mentari Channel tu untuk membantu sidak di luar je untuk bangkit, untuk kata orang berjaya balik dalam bidang perniagaan setidaknya masing-masing. Jadi alhamdulillah lah, memang Mentari Channel tu kata orang hanya sebagai platform lah membantu dari segi kata orang sumbangan kecil lah untuk usahawan kita di Sarawak tu. Especially dalam peniaga dan usahawan di Kuching tu lah Ustaz. Ya alhamdulillah. Jadi Ustaz nak nanya kita juga tentang sekiranya kita tu dalam bulan Ramadan tu di apa yang amalan yang kata orang yang kata orang sesuai ataupun cepat yang kita amalkan amalan tu kita dapat pahala yang besar, fadilat yang besar macam ni. Boleh kita terangkan sikit? Soalan yang bagus untuk bulan Ramadan. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab soalan macamnya ialah kita tu nak nama sijak Melayu aja nak betul. Nak nama manusia tu betul. Kita semua mau cepat. Betul. Kan kita mau cepat. Kalau kita nak masuk syurga, kita nak terus ke masuk syurga. Okey, betul. Okay. Sebenarnya dalam bulan Ramadan tu nyasik adalah kata orang perkara-perkara yang wajib kita lakukan untuk kita dapatkan pahala. Okey. Cumanya ialah Allah tak memberi dengan bulan Ramadan kepada kita tu untuk kita buat ibadah je. Ibadah selagi kita mampu nak beribadah, kita beribadah. Bolah je. Bolah je. Okay. Dan ibadah tu sebenarnya bukan setakat kita semayang, solat, bukan setakat kita berpuasa, haji, kita bukan setakat kita bersedekah dan sebagainya. Kita bekerja pun dengan ibadah. Ibadah je, betul. Benar, setuju. Kita bekerja pun dengan ibadah. Betul. Kita bersukan boleh jadi ibadah. Boleh juga jadi ibadah, setuju. Dan kita kata orang kita minum kopi, makan pun boleh jadi satu ibadah. Betul. Cumanya macam ni kita nak mengklasifikasikan amalan kita ya menjadi satu ibadah. Ibadah ya. Macam ni. Macam ni kita nak. Niat lain sih bukan bang. Niat kita balik. Balik ke niat kita. Sebab kita nangga dalam kita nangga dalam kitab hadis 40 sebagai contohnya. Sebab apa Imam Nawawi nya meletakkan hadis niat di awal-awal sekali. Masya-Allah. Sebab nak madah bahawa niat tu lah yang paling utama sekali sebenarnya. Allah. Kita nak innamal a'malu binniyat nak. Amalan itu kita mulakan dengan niat. Betul. Yang letakkan di dalam hadis 40 kitabnya ada waktu di muka surat pertama sekali. Adalah nak menggambarkan bahawa apa-apa perkara kita niat dulu sebenarnya perlu dipola. Penting. Atau niat dulu. Kita semayang bang walaupun sampai bincut dahi kata orang semayang sampai bincut dahi pun belum tentu kita masuk syurga. Benar, betul. Kan kita belum tentu masuk syurga sebab Allah tak nyas nangga kita banyak amal kita. Betul. Nya cuma nangga apa sebenarnya takwa kita ya kepada Allah SWT. Nak dapatkan takwa ya bang, niat kita kena elak buang daripada riak. Betul. Mudah dai sampai bincut ahli ibadat kita tapi bila ada riak sikit aja rugi sebenarnya rugi. Betul. Tapi mungkin orang yang baru baca Quran sekalipun alif bata kata orang tengok mukadam. Tapi niatnya ikhlas untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk mendapatkan pahala, mungkinnya diterima oleh Allah SWT. Betul. Benda yang kita Allah dah madah dah yang nyenangga adalah takwa. Jadi kita rasa banyak ibadah contohnya janganlah kita nak nganu orang. Betul. Siapa kita tu? Kena dai kita sik bincut. Jadi masalah dah. Betul. Kena dai kita sik bincut tu. Kena tak dai kami. Ya dah riak dah ya. Yang jadi masalah di sini. Masalah di sini. Betul. Yang kita mau jaga kena betul. Apa-apa walaupun kita sedekah 1% sekalipun, kita tapok sedekah kita ialah diterima oleh Allah SWT. Kita sedekah pun 1000 juta sekalipun, ialah ditunjuk kita
kita tahu sini diterima oleh Allah SWT. Betul. Jadi dalam bulan puasa tu untuk dapatkan pahala memang banyak. Malah Allah beri lipat kali ganda lagi. Berganda-ganda lagi. Malah lagi dalam bulan puasa ya ada lagi bulan malam Lailatul Qadar lagi bang. Ya Allah. Ya malamnya bersamaan dengan 1000 malam lagi. Masya-Allah. Kan? Jadi ya Latik dikupaskan amalan-amalan yang apa yang boleh dipolah tu dalam bulan Ramadan, kita nak cepat tu bolehlah Abang Nafi tambah bersedekah tu Ustaz. Berebut-rebut tidak bersedekah. Sedekah tu memang mun bagi kami sedekah tu adalah salah satu benda yang senang dipolah. Senang dipolah, tapi susah kita nak dapat sama ada sedekah diterima oleh Allah SWT. Benar-benar. Benda yang paling mudah. Contohnya saya ambil contoh para usahawan betul. kata orang channel usahawan. Benar. Okey. Usahawan adalah salah satu golongan yang paling mudah nak beri sedekah. Paling mudah nak dapat pahala dari sudut sedekah. Okey. Nya berjual, nya berniaga. Betul. Kan? Dari sini nak oleh macam ni caranya nak ambil sedekah di bulan puasa tu, mungkin ada orang madah. Nak nama bisnes tu. Bulan puasa baru masuk, baru belum nak bulan lagi. Nak orang nak dah masuk ngantung ketupat. Atau orang tak nak belum tahu lagi esok puasa ke dah ngantung ketupat dah. Betul. Bisnes abang kita betul, lah kita nak betul, nanya betul. Cumanya ialah macam ni orang sebagai peniaga nak dapatkan pahala di bulan Ramadan tu. Dari sialah salah satu kaedahnya. Dengan sedekahnya kan, dengan mungkin kita elak daripada riba. Betul. Kan? Kita cuba ubah cara kita berkomunikasi dengan orang. Betul. Kan? Supaya benda ya akan menjadi ibadah kepada kita sebagai peniaga. Ya dari sudut tangga kami lah, untuk usahawan tu memang paling mudah bersedekahnya. Dengan sikmok je lagi. Mungkin orang yang beli RM1, RM5 nya tambah lagi RM1 untuk sedekah untuk kita. Betul. Masya-Allah. Kilonya mun tambah sikit lagi kilo. Betul. Niatkan sedekah. Masya-Allah. Ya pun sedekah. Kita tahu duitnya ngangak banyak ya. Tapi oleh kerana sedekah dapat murid dengan anaknya lagi betul. Di rumah. Ya, insya-Allah ya salah usahawan lah. Salah satu amalan yang cepat yang dapat kita dapat pahala dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah. Jadi kira nak beri ucapan sikit dengan follower kita ataupun pesanan sikit Ustaz dengan sidak yang follow kita tu Ustaz. Baik, okey, bismillahirrahmanirrahim. Kepada follower Mentari Channel, saya tu saya dah ajak follower lah. Tapi kepada follower usahawan-usahawan di luar sana yang bergiat aktif dengan bidang perniagaan, saya doakan semoga perniagaan semakin maju, perniagaan dimudahkan rezeki, sentiasa dimudahkan rezeki bagi penaja-penaja yang sentiasa support Mentari Channel diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya yang penting yang saya nak kita nasihatkan untuk diri saya sendiri juga, apa-apa niat kita kena kukuhkan niat kita. Kita buat sesuatu perkara mungkin kebiasaan bagi kita kan, tapi niat dia mungkin kita dah kadang-kadang kita lari rasa niat kita, cepat-cepat kita ubah balik. Betul. Niat kita. Kita jaga betul-betul niat kita, lebih-lebih lagi di bulan puasa tu. Semoga setiap apa yang kita polah dianggap sebagai ibadah. Macam ni kita nak anggap perbuatan kita yang sebagai ibadah adalah dengan niat. Caranya ialah, contoh saya minum air teh, dalam hati kita pun, ya Allah, aku minum kerana Allah Ta'ala. Masya-Allah. Niatkan semua kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku melakukan perkara tu kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku turun kerja kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, aku buka gerai kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah Ta'ala. Semua kerana Allah Ta'ala. Dan di sia baru kita dianggap ibadah. Masya-Allah. Sampailah solat, setiap kali kita ibadah, kita selalu solat solat fardhu subhi, rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Mesti musik dari lillahi ta'ala, kita tahu sembahyang untuk siapa? Betul. Masya-Allah. Kan kita tahu sembahyang yang untuk apa? Sama juga dengan perkara-perkara yang kita buat seharian. Mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita bersukan sekalipun lillahi ta'ala, supaya kita sihat, dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk usahawan-usahawan di luar,
jangan kalah semangat. Betul. Apa-apa pun tawakal kepada Allah SWT. Jangan sesekali kita mengharapkan pertolongan orang lain selain daripada Allah SWT, dan redha yang penting. Reda. Sebab kita tahu kata Abang Nafi tadi pada dalam usahawan tu ada turun naiknya. Betul. Kan? Dan turun naik dia adalah ujian. Ujian. Kita naik jap-jap pun ujian juga Abang Nafi. Betul. Kita turun jap-jap pun ujian juga. Ujian. Yang jadi masalah macam ni, kita nak menghadapi ujiannya. Betul. Mun kita redha, maka adalah pahala di sia. Adalah ada Adalah hasilnya. ganjarannya. Sebab apa sikit Abang Nafi? Allah SWT yang membezakan para nabi, kekasih Allah, para nabi adalah melalui ujian-ujian. Sebab kita sering terdengar Rasul Ulul Azmi. Kena ada beza Rasul Ulul Azmi dengan Rasul-Rasul lain. Okey. Bezanya dari mana? Dari ujian yang dihadapi. Benar. Maksudnya lebih banyak ujian yang kita dapat, maksudnya lebih Allah sayang kepada kita. Allah subhanallah. Yang takut kita sendiri beri ujian mana Nabi. Biarlah kita paling takut. Allah si pandang kita takut. Allah si pandang kita. Allah ya paling takut dah. Ya paling kita takut. Diberi Masya Allah. kaya, kita diberi kaya, rezeki melimpah ruah, mungkin Allah nak nuah kita makin lalai. Allah Makin si lalai. pandang. Dan benda yang takut ya. kita pun auzubillah min zalik lah. Okey, benar. jadi saya ajaklah nasihat daripada saya ataupun ucapan sikit daripada Terima kasih, Masya Allah pesanan dan kata orang dari Ustaz Megita memang cukup mantap dan cukup terkesan. Jadi sebelum kita mengakhiri sembang santai Ramadan tu, jadi Abang Nafi nak promo penaja bersama kita juga. Jadi di dalam bersama di Mentari Channel tu adalah Sidat Riako Resources. Jadi kepakaran Sidat Riako Resources tu adalah untuk membantu kita membuatkan kita senang untuk berurusan buat lesen. Jadi kita dalam perancangan untuk nak buka perniagaan. Jadi memang Sidat Riako tu memang tempat untuk kita buat lesen. Jadi dan ia boleh tolong kita, bantu kita dari mula pencarian nama dan sampai lesen kita siap. Jadi di antara perkhidmatan yang disedia oleh Sidat Riako Resources tu untuk kita orang di luar ya, mesti tahu setidaknya ada menyewakan alamat, kata orang ruang studio macam di tempat Abang Nafi tu lah. Jadi setidaknya ada perkhidmatan lain lah. Jadi untuk keterangan lanjut, kita nak tahu apa lagi yang disediakan oleh Sidat Riako Resources tu, kita orang boleh follownya di FB page Sidatnya dan di media sosial lain juga. Jadi seperti di TikTok, di Instagram dan di YouTube. Jadi type aja Sidat, nama Sidatnya Riako Resources. Jadi lokasi Sidat Riako Resources tu di Metro City Matang. Kita orang boleh pergi situ, dekat je. Jadi apa-apa pun kita follow aja dulu Sidat Riako Resources. Jadi sikit lagi Sidat penaja bersama dengan Sidat sembang santai di Mentari Channel juga. Selalu setia dengan Sidat Mentari Channel adalah Sidat Dek Mas Cubit Manis. Jadi Dek Mas Cubit Manis itu adalah molah produk tat telur. Jadi malam tu kita orang dapat nanggang, ada kuih depan tu. Tu adalah tat telur dari Sidat Dek Mas Cubit Manis. Perkhidmatan Sidatnya tu membuat kata orang ni kuih lah, tat telur. Jadi apapun kita boleh follow Dek Mas Cubit Manis tu di FB page. Type aja Dek Mas Cubit Manis, dalamnya ada phone nombornya. Jadi kita boleh order untuk kita produk ya ke majlis-majlis dalam bulan puasa tu, kita boleh bersedekah ke apa semua, memang sesuai. Jadi ya di antara sponsor-sponsor di sembang santai Ramadan ataupun sembang santai Mentari Channel. So jadi Abang Nafi, si lupa juga nak madah kita orang. Kini itu Mentari Channel ada bisnes. Di apa bisnes Sidat Mentari Channel adalah Mentari Channel tu ada jual vending machine. Jadi mesin layan diri. Jadi perniagaan alah barulah. Jadi mesinnya ada di mana-mana lah bagi kita orang perasan Ustaz. Yang menjual macam air tin, makanan segera lah.
angkah duit, kita tekan kodnya, jadi guguklah bawa makan yang minumannya. Jadi ialah mesin yang dimaksud Abang Nafi, ya vending machine, mesin layan diri pun. Jadi siapa yang berminat untuk nak tahu macam ni, nak dapatkan ataupun nak memiliki vending machine-nya, boleh kontak tim Mentari Channel. Jadi apapun follow aja di page sidaknya Mentari Channel, insyaAllah kita orang nangga mesin dalamnya, dan nombor telefon tim sidaknya boleh dikontak. Jadi ya ajaklah Ustaz, kami nak madah untuk promosi tim-tim yang katong yang sponsor dengan sidak Mentari Channel. Jadi sebelum kita nutup tu Ustaz, minta kita baca doa sikit untuk kita merahmati rancangan kita dan amalan kita gitu, usaha kita untuk berkongsi. InsyaAllah. Sila Ustaz. Okay, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada malam ini untuk merafakkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesihatan dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami sempat bertemu di bulan Ramadan ya Allah. Kukuhkanlah hati kami ya Allah, iman kami, akhlak kami, akidah kami ya Allah, supaya kami tidak sesat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami akhlak yang sempurna seperti mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesihatan, berikanlah kepada kami keafiatan. Amin ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, berikanlah kami tubuh badan yang sihat, akal yang sihat. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami ini ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ini ada yang berhutang, bebaskanlah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, di antara kami ini ada yang masih melakukan maksiat, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau saja yang memberi hidayah ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah amalan kami di bulan Ramadan ini sebagai pahala ya Allah. Jadikanlah amalan kami, zikir kami, solat kami, ibadah kami, zakat kami sebagai satu ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Terimakanlah doa kami ini ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, perluaskanlah rezeki kepada penaja-penaja ya Allah. Amin ya Allah. Luaskanlah rezeki kepada penaja-penaja yang membangunkan ummah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami ini mungkin ada yang susah, berikanlah kesenangan kepadanya ya Allah. Di antara kami ini mungkin ada yang kebingungan ya Allah dalam melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah, berikanlah kefahaman kepadanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari bacaan doa dari Ustaz Amir kita, semoga kita dapat rahmat dan hidayah
dari Allah Subhanahu Taala. Jadi dari Abang Hanafi, terima kasih dengan kita orang yang dah follow Mentari Channel, dan terima kasih dengan tetamu jemputan kita malam tu, Ustaz Amir. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan bersama juga dengan Ustaz Amir dalam topik yang lain. Jadi insya-Allah malam tu Abang Hanafi mengucapkan selamat berpuasa dan selamat bulan Ramadan dengan kita orang semua, follower-follower Mentari Channel. Jadi insya-Allah kita akan jumpa kita orang lagi hari Rabu 8.30 malam minggu hadapan, insya-Allah. Jadi dari Abang Nafi Yajak malam tu. Jadi selamat malam dan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.